Okey, untuk bahagian ini part 3 kita akan buat soalan subjektif. Okey, dia lagi senang daripada soalan objektif. Okey. So macam biasa kita pergi ke kita punya OneDrive. Okey. Guna ID Delima. Buka form. Okey, kemudian inilah sama ada nak buat new quiz ataupun sambung. Macam kau nak buat sambung lah. Okey. Kemudian kita masuk ke kita punya Google. Okey. Jadi kita dah ada yang kita punya ni. Okey. Dekat sini dia tunjuk jumlah poin yang kita dah buat setakat ni. Okey, kalau kita buat sampai 100 dia akan tunjuk lah. Kalau tidak, okey, soalan pertama, soalan kedua. Yang ini yang masa kita buat part 2 hari tu. Ni section, okey, ini soalan dia. Ni jawapan. Ini soalan untuk section B, jawapan. Okey. Sekarang ni kita nak buat section baru. Ni section A kan, multiple choice. Okey, kemudian kita buat section baru, kita tambah di sini new section. Okey. Okey. Lepas pada tu kita alamak. Tambah je lah. Buat okey. Macam biasa nak tambah gambar ke sinilah. Lepas tu kat sini enter fiction, ikutlah. Okey, kalau macam soalan kita ada banyak section, kita boleh buat banyak section ni. Okey, bila dah siap kita add new. Masa part B pula dah. Part 2 hari tu kita buat choice, kali ni kita nak buat text. Okey, buat text. Pilih text soalan kita. Okey. Sekarang ni nak tunjuk satu benda. Okey. Buat contoh soalan. Untuk kita buat line, kita tak boleh lukis, kita kena pakai underscore. Okey, kat sini. Simple je lah. Okey. Kemudian ini ruang untuk budak, untuk dia kita punya responden tulis jawapan. Sini kita punya jawapan betul. So kat sini jawapan yang kita nak cari ialah ni. Okey. So berapa poin kita nak bagi? Yang ini biar dulu, sekejap lagi kita akan bincang. Ini macam tadi required.
okey. Kemudian ini more setting lah, okey. Restrictions ni dia kalau kita nak dalam bentuk format, terutama sekali number lah, number ataupun kita nak greater than tu. Kalau kita buat restriction, okey, katakan kita buat restriction number. Kalau orang jawab kat sini menggunakan perkataan, dia akan jadi salah. Okey, dia mesti gunakan nombor. Okey, so ini kita tak nak guna. Yang ini mat ada masa part 2 kita dah bincang. Branching saya tak nak sentuh. Okey. So kita buat restriction. Okey, settle, siap dah. Untuk kita punya soalan yang berdasarkan kepada teks. Okey, kita tengok satu lagi contoh, kita buat tambah satu lagi teks. Kita buat yang ini macam ayat. Okey. Okey. Yang ini kita tengok ni ruang, okey, add answer. Sekarang ni kadang-kadang kita punya soalan tu dia open ended, maknanya dia bersifat terbuka, dia tak ada jenis jawapan yang tu. Jadi kalau macam open ended, kita tak boleh nak suruh komputer check lah. Jadi kita tak payah buat apa-apa sini. Tapi point ni kita kena bagi. Okey, katakan kat sini saya nak letak 5 point. Okey. Itu sahaja. Long answer ni pun biar. Required ni pun biar. Okey. Yang lain tu pun tu. Okey. So kalau macam ni tadi kita ada correct answer kan. Jawapan yang betul. Yang ni tak ada dah. Sebabnya yang ini open ended. Okey, satu lagi contoh kita nak tunjuk ialah essay. Kalau kita nak suruh budak ataupun kita nak suruh dia punya jawapan tu dalam bentuk essay. Okey. Kita buat okay. In about 100 words describe a hobby. Jadi kita punya responden dia kena ni dalam 100 patah perkataan ceritakan tentang dia punya hobi. Okay. Jadi kalau kita tengok ruang ni dia tak cukup untuk 100. Okay. Untuk essay. Jadi yang ini pun kita tak boleh add answer sebabnya bila kita suruh orang respon dengan essay, dia tak ada satu jawapan yang betul. Okay. Kita kena baca. Jadi untuk bagi dia ruang untuk dia letak benda ni, kita letak kat sini long answer. Okey, dia akan jadi besar sini dan dia boleh tulis banyaklah panjang. Okey. Point ni ikutlah kita nak bagi berapa untuk essay, katakan 30 katakan. Okey. Ini sama juga macam tadi, tak ada benda masalah. Ini pun faham rasanya kan, required ni. Oh sorry. Kalau kita letak required, nanti dia kalau dia tak jawab ni dia tak boleh nak pergi ke depan. Tapi kalau kita letak tak letak required ni, kalau dia tak nak jawab semua pun tak ada masalah. Okey, dia still boleh hantar kertas kosong. Jadi ikutlah atas kebijaksanaan lah. Kita nak required ke, tak boh ke. Okey. Jadi sampai situ saja untuk structure question. Okey. Jadi sebelum kita tutup,
Okey. Tengok kat atas ni, pastikan kat sini dia tulis save. Okey. Kat sini pastikan dia tulis save. Sebabnya kalau kita tak kat sini dia tak tulis save, nanti dia tak save lah. Kadang-kadang dia tulis saving. Kalau dia dah tulis save gini, kita dah selamat untuk tutup. Okey. Jadi tutup macam biasa je lah, dia auto save. Okey. Jadi untuk part 3 itu sahaja, pendek sahaja sebab kita dah bincang part 2 dengan panjang lebar. Okey, bye bye.